melakukan pengabadian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita telah menyambut, itu mungkin ada yang menggunakan secara aktif, mungkin ada yang menggunakan secara live-nya, berada face to face seperti sekarang ni tuan. Isra' wal Mi'raj. Yang baru ini kita telah telah menyambut Isra' wal Mi'raj, iaitu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu kewajipan kepada semua umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu ibadah solat tersebut. Ibadah solat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajipan kepada semua muslim untuk melakukan ibadah solat tersebut. Sebab itu dikatakan terpentingnya ibadah solat 5 waktu yang dia telah dikurangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita teruskan pengajian kita, iaitu berkenaan tentang solat ini, iaitu rukun yang ke-8, iaitu duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud serta tamak ninah. Tuan-tuan boleh lihat di dalam muka surat 131. Baik, kita buka dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rukun yang ke-8 iaitu duduk antara dua sujud serta tamak ninah. Seperti mana yang kita ketahui. Iaitu serta tamak ninah. Tamak ninah ni berhenti seketika. Bukan berhenti terlalu lama. Maka iaitu duduk sekejap di antara dua sujud. Maka Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis kisah Al-Musi, orang yang tidak sempurna dalam solatnya, thumma rafa' hatta tatma'inna jalisa. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bangkit dari sujud dan duduk antara dua sujud dengan tenang. Kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u ra'sahu minas sujudi mukabbiran. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya dari sujud sambil bertakbir Allahu akbar. Daripada sujudnya. Dia katakan seperti mana yang kita lakukan tuan-tuan. La tatimmu salatun la ahadin minan nasi hatta yasjuda hatta tatma'inna mufasilahu thumma yaqulu Allahu akbar wa yarfa'u ra'sahu hatta yastawiya qa'ida. Tidak sempurna solat seseorang dari manusia sehinggalah dia sujud dan tetap tulang-tulangnya, kemudian dia membaca Allahu akbar. Dan dia mengangkat kepalanya sehingga duduk tetap. Kana yansibu rijlahul yumna. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menegakkan telapak kaki kanannya. Maka tuan-tuan, kaki kanan sebelah, iaitu kaki kanan kita lah. Kaki kanan kita ditegakkan. Sebab itu dikata telapak kaki kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di barat kita duduk antara duduk antara dua sujud kan. Duduk antara dua sujud telapak kaki kita. Bagaimana keadaan tersebut? Ini di antara perkara-perkara sunat hayat. Ni kadang-kadang ada yang tidak mampu nak buat sedemikian, dia letak je kaki dia
Dia letak macam ni saya tuan-tuan. Tak apalah, nanti kita tunjukkan. Ada yang buat macam tu. Boleh ke tidak? Boleh, tetap boleh. Tetapi kerana ini adalah perkara-perkara yang sunat. Sebab itu di antara perkara-perkara yang sunat atas kemampuan masing-masing. Yastaqbilu bi asabi'ihal qiblah. Baginda sallallahu alaihi wasallam menghadapkan jari-jari kaki kanannya ke arah kiblat. Ke arah kiblat. Sebab itu dikatakan bahawa kaki-kaki, jari kaki kanannya. Bagaimana tuan-tuan? Sebab itu dikatakan tadi bila mana dipacakkan, maksudnya dipacakkan kaki kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dia pacak tadi duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud, maka jari-jari semua menghadap kiblat. Dalam keadaan menghadap kiblat. Kana ahyanan yaqi yantasibu ala aqibaihi wa suduri qidamaihi. Adalah kadang-kadang baginda sallallahu alaihi wasallam duduk iqa. Duduk iqa, iaitu menegakkan telapak kaki dan tumit kedua kakinya. Kedua kakinya. Ini dikatakan duduk iqa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk apa tuan-tuan? Iaitu duduk seperti monyet. Itu yang tak boleh. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk seperti monyet, dan tidak dilarang oleh Rasulullah. Umpama seperti monyet. Maka apakah yang dikatakan bacaan tersebut? Rabbighfirli, membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ketika duduk di antara dua sujud, iaitu sunat hayat. Sunat hayat. Sebab itu tuan-tuan, bacaan kita pun tidak boleh dalam keadaan kelam kabut. Ada yang bukan kelam kabut saja, ada yang tinggal terus. Sebab nak cepat sangat. Dia nak cepat sangat, terlampau nak cepat sangat. Tetapi sebab itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kerana ini adalah di antara doa-doa kita, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, walaupun kita sentiasa sentiasa kita melakukan ibadah solat tersebut, ada kalanya tuan-tuan perlunya kita perbaiki dengan sebaik-baiknya ibadah solat kita, kerana ibadah solat inilah yang kita akan, iaitu bila mana di akhirat nanti tuan-tuan, yang kali pertama yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala itu solat. Apa lagi tuan-tuan yang kita nak bawa? Selain daripada itu tuan-tuan, sebab itu dikatakan tadi terpenting, dan solat ini juga digelar sebagai apa? Iaitu al-mi'raj ar-ruhi. Mi'raj ar-ruhi, iaitu dalaman kita ni tuan-tuan. Sebab itu katakan dalaman kita. Apa dalaman kita? Iaitu kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan pun sebab itu ana sebutkan tadi berulang kali berkenaan tentang mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendapat arahan, mendapat perintah daripada Allah Subhanahu wa taala melakukan ibadah solat ni tuan-tuan. Baik, bila kita sebut tuan-tuan, dia tak boleh laju sangat. Contoh, mungkin ada yang sebut Rabbi fili warhamni wajubni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Macam mana tuan-tuan? Maksudnya, sebab tu anak katakan di sini, tak salah dia tak sebut. Kan? Kalau contohnya dia tak nak sebut langsung, perkara sunat hayat. Sebab itu tak nak sebut langsung, tak ada masalah, tetapi kuranglah di situ, iaitu perkara-perkara yang sunat tadi tuan-tuan. Sebab tu orang kata perkara-perkara yang sunat. Mungkin ada yang solat zuhurnya dia nak cepat sangat. Dalam keadaan solat tuan-tuan, dia kata mungkin dalam keadaan bekerja-kerja, dalam keadaan dia bekerja, dia tak baca langsung benda-benda yang sunat. Subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal a'la, semua dia tak baca tuan-tuan, dia belasah habis. Yang belakang kelang kabut dah. Yang belakang lah jadi kelang kabut kan.
Dia pukul habis. Maknanya benda perkara-perkara yang sunat, hayat dia tinggal langsung. Lagi-lagilah bila mana kalau contoh dia jadi imam, Allahu Akbar. Yang belakang pakcik-pakcik duduk belakang tuan-tuan, Allahu Akbar. Kelang kabut. Dia kata apa? Dia kata, dia pukul habis. Dia kata, suruh apa, benda-benda yang wajib saja, yang rukun-rukun saja, yang solat dia tak baca. Jadi kelang kabutlah tuan-tuan nak membaca surah Fatihah tersebut. Baik, maka bila mana nak sebutkan tadi tuan-tuan, iaitu tak salah kalau contohnya maknanya tidak maksudnya tidak berlaku, tidak sah kepada solat seseorang itu sekiranya dia meninggalkan perkara-perkara yang sunat, tetapi rugi. Sebab itu perkara-perkara yang sunat ini sekiranya ditinggalkan maka solatnya menjadi makruh. Menjadi makruh, rugilah. Dia iaitu dari sudut pahala ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebab itu bila kita sebut tadi tuan-tuan, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, satu-satu kita sebut. Sebab itu bukan terlalu lama sangat. Kita tidak boleh terlalu sama sangat kerana ini di antara perantaraan di antara sujud kepada sujud yang lain. Dia ada perantaraan seperti mana i'tidal tadi kan. Kita i'tidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd kan. Rabbana lakal hamd, tidak terlalu lama sangat. Sebab itu kita sebut Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, Allahu Akbar. Itu i'tidal. Maknanya ada perantaraan tersebut. Duduk kita pun tidak terlalu lama sangat. Maknanya duduk antara dua sujud tidak terlalu lama. Okey, baik. Bila mana kita melihat Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, tak perlulah kita nak berlagu ke apa kan. Buat macam biasa-biasa sudah. Sebab itu kerana sebutkan tadi, wahai Tuhan kami, ampunilah kami. Warhamni, rahmatilah kami. Rahmatilah aku, cukupkanlah aku, angkatlah kedudukanku, berilah rezeki kepadaku, tunjukkanlah aku, sihatkanlah aku dan maafkanlah segala kesalahanku. Nampak tuan-tuan? Ini doa. Kan? Sebab itu kata as-solah adalah ad-doa. Kan? Doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang kita sebutkan tuan-tuan boleh lihat daripada mula kita takbiratul ihram dengan doa iftitah kita, semua doa ni tuan-tuan. Doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu sujud ni tuan-tuan, bila kita sebut tentang sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa sujud sampai 2 kali? Rukun-rukun yang lain tak ada 2 kali tuan-tuan, tetapi sujud sampai 2 kali. Kerana apa tuan-tuan? Kerana di antara pendapat ulama yang menyebutkan bahawa bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan Sang Pencipta ni tuan-tuan. Kali pertama Rasulullah melihat, ketika itu Rasulullah sujud. Itu kali pertama. Sujud kali pertama. Dan ada pendapat dan kali kedua, kenapa jadi kali kedua? Kerana apa? Kerana bila mana Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat melihat Allah Subhanahu wa taala, dan ketika itu tuan-tuan, Rasulullah sujud sekali lagi. Kerana apa? Kerana tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tuan-tuan. Allahu Akbar. Mengikut pendapat ulama tuan-tuan. Di antara perkara-perkara sampai 2 kali sujud tuan-tuan. Tapi rukun-rukun yang lain tak ada sampai 2 kali tuan-tuan. Kalau kita lihat, kalau ditambah 2 kali maka tidak sahlah di antaranya. Ini di antara perkara. Maka tuan-tuan, bila mana dimakbulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud sekali lagi tuan-tuan, iaitu tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antaranya iaitu kemuncak tawaduk kita.
kemuncak tawaduk kita. Apa yang dimaksudkan tawaduk ni tuan-tuan? Merendah dirikan. Merendah diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita sujud. Kepala duduk bawah ni tuan-tuan. Kepala berada di bawah. Punggung kita berada di atas. Lebih tinggi daripada kepala kita tuan-tuan. Ni di antara tu dah dikatakan. Di antara perkara-perkara yang perlu dijaga dengan sebaik-baiknya. Sebab tu sujud, bagaimana keadaan sujud kita. Contoh, kalau contoh kepala dia bengkak, kalau contoh kepala dia berbalut, bagaimana keadaan tersebut. Kalau luka bagaimana, tidak perlulah dipaksa. Sebab tu dikatakan ada ruksah, ada keringanan kepada seseorang selagi mana dia ada nyawa, selagi mana dia ni ada apa? Diberikan roh pinjaman yang seketika tuan-tuan. Selagi itu wajib kepada seseorang itu melakukan ibadah solat tersebut. Baik. daripada hadis Huzaifah menyebutkan wa kana yaqulu rabbighfirli. Dan adalah baginda sallallahu alaihi wasallam berkata ketika duduk di antara dua sujud, rabbighfirli. Diriwayatkan bahawa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat mukanya dari sujud, baginda sallallahu alaihi wasallam membaca rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Wahai Tuhan kami, wahai Allah, ampunilah bagiku dosaku, kasihanilah aku, tutupkanlah segala keaibanku, angkatlah kedudukanku, cukupkanlah rezekiku, dan tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus. Maka dalam riwayat Abu Daud ditambah wa'afini, dan afiatkanlah aku, iaitu isnadnya hasan. Maka tuan-tuan, isnadnya hasan, iaitu sahih. Diriwayatkan asbab as-sunan syirah, bentuk ialah rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Wahai Allah, ampunilah bagiku dosaku, kasihanilah aku, tutupkanlah segala keaibanku, angkatlah kedudukanku, cukupkanlah rezekiku, tunjukilah aku ke jalan yang lurus, afiatkanlah aku dan ampunilah aku. Maka tuan-tuan, semuanya disebutkan tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan iaitu bacaan rabbighfirli, iaitu di antara perkara-perkara, iaitu doa-doa yang disebutkan tadi. Inna Rasulullah kana yaqulu zalika bainas sajadatain. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca seperti itu di antara dua sujud. Maka tuan-tuan, rabbighfirli inilah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita perlulah, maka tuan-tuan, apa yang dilakukan oleh Nabi itulah yang kita lakukan ketika ibadah solat tersebut. Sebenarnya solat ni tuan-tuan dah lama dah. Daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dah ada ibadah solat tersebut. Tetapi bagaimana caranya, wallahu a'lam. Sebab tu kita wallahu a'lam tuan-tuan. Ini Allah saja maha mengetahui. Kadang-kadang ada yang sebegitu tuan-tuan. Kadang-kadang ada yang di kalangan masyarakat ini dia tanya, tuan-tuan, Ustaz, dia kata dah solat daripada dulu lagi, daripada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dah ada solat. Yang kita ketahui macam mana solat dia. Tuan-tuan, tak perlu kita ketahui keadaan tersebut. Kerana apa? Kerana yang paling penting kita mengikut cara bagaimana Nabi SAW melakukan ibadah solat. Bagaimana cara kita nak memperbaiki lagi ibadah solat tersebut. Mengikut keadaan kita sendiri tuan-tuan. Maksudnya keadaan kita, kemampuan kita dalam melakukan ibadah solat tersebut. Sebab tu dikatakan kemampuan. Kadang-kadang ada yang tak mampu sedemikian. Nak berdiri betul tak mampu. Ikutlah keadaan kemampuan
selagi mana kita boleh melakukan perkara-perkara yang sunat. Sebab itu anak nyatakan di sini tuan-tuan, perkara-perkara yang sunat ni tuan-tuan, itu disebutkan di sini banyak. Bila mana di dalam kitab-kitab yang kita sentuh ni tuan-tuan. Kitab-kitab yang kita sentuh ni, baik, kitab yang kita bacakan pada pagi ini, yang kita sentiasa yang kita sentiasa ulang kaji, yang kita sentiasa sambung tentang rukun-rukun ni tuan-tuan, perkara-perkara yang sunat. Perkara yang sunat hayat tuan-tuan. Mungkin ada di kalangan masyarakat ni tuan-tuan, buat apa nak belajar solat? Aku ni sentiasa solat. Mungkin ada yang berpendapat sedemikian. Buat apa aku nak dengar tentang perkara-perkara solat? Mungkin ada yang ustaz-ustaz datang mengajar bab apa tuan-tuan? Bab taharah. Benda-benda dikatakan benda yang kita dengar simple saja. Sedangkan mungkin ada perkara-perkara yang kita tertinggal. Mungkin ada perkara-perkara yang kita terlupa. Sebab itu tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Benda-benda perkara-perkara sedemikian tuan-tuan, kita sebagai seorang yang beragama Islam, sebab itu kata kena sentiasa ingat mengingati. Kadang-kadang ada kalanya kita lupa tuan-tuan. Bukan kita ingat semua kan. Ada kalanya kita lupa. Sebab itu adanya seseorang itu sentiasa menasihati di antara satu sama lain. Ingat mengingati di antara satu sama lain. Baik. Anda nak sebutkan di sini tuan-tuan. Di antara perkara-perkara yang makruh ketika dalam solat kita. Ada kalanya kita buat. Terbuat ke wallahu alam, ataupun kita tak sengaja kita buat sendiri. Baik. Perkara-perkara yang menyebabkan seseorang itu makruh solatnya tuan-tuan, yang pertama dia nak sebutkan, iaitu meninggalkan perkara-perkara yang sunat. Meninggalkan perkara-perkara yang sunat. Maksudnya tuan-tuan, sunat hayat. Sunat abad kita mungkin kalau tinggal bolehlah digantikan dengan sujud sahwi kan. Tetapi kalau contohnya sunat hayat nak ganti sujud sahwi, tak boleh. Sujud sahwi ni habislah itu kan. Maknanya tuan-tuan, perkara-perkara sunat abang saja. Tetapi kalau contoh sunat-sunat hayat, tak perlulah diganti, kerana ia tidak menyebabkan seseorang itu tuan-tuan, maksudnya tuan-tuan, contoh dengan bacaan kita tetap sah, solat kita tetap sah, tetapi ia menjadi makruh dengan sebab meninggalkan perkara-perkara yang sunat di dalam solat. Baik. Yang kedua, dengan sebab apa? Menoleh dengan sengaja. Ni anak sentuh. Tidak ada dalam kitab itu tuan-tuan, iaitu menoleh dengan sengaja. Sengaja kita toleh kanan, toleh kiri kan. Sengaja sah solat, tapi jadi makruh. Jadi makruh solat kita tuan-tuan. Sebab toleh kanan, toleh kiri. Saja-saja. Saja-saja tengok. Kalau contoh duduk belakang, contohlah kan. Duduk belakang dalam keadaan solat, tengok-tengok ada pula jamaah lah duduk tepi tuan-tuan. Allahu Akbar. Siapa masuk? Nampak? Dia tengok pula tuan-tuan. Dia tengok mata, dia tengok kanan. Tahu. Maksudnya tuan-tuan, menoleh dengan sengaja ke kanan ke kiri ketika dalam keadaan solat dengan tidak ada hajat. Maksudnya tidak ada hajat. Baik. Dan yang ketiganya, mendongak dengan sengaja. Mendongak dengan sengaja tuan-tuan, muka ke langit walaupun dia seorang buta. Buta tuan-tuan, tak nampak. Tapi tetap makruh. Solatnya tetap makruh. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mendongak dengan sengaja. Kadang-kadang orang yang matanya celik ni tuan-tuan. Mata celik. Dia boleh lihat. Bila mana dia boleh lihat, dia boleh dongak dengan sengaja. Contohnya, dia dah takbiratul ihram tadi, Allahu Akbar. Kan? Imam baca pula, baca surah tadi, baca suratul Fatihah, baca surah pula, surah yang agak panjang sikit, contoh kan. Dia mulalah tengok
Lagilah kalau contoh waktu solat apa? Solat tarawih kan. Dia baca panjang sikit, dia mula dia tengok jam. Depan ada jam kan. Tengok dongak. Dongak tuan-tuan, maka menyebabkan makruh solat seseorang itu. Ni hati-hatilah. Sebab itu ada waktu-waktu yang boleh kita dongak. Dongak waktu bila tuan-tuan? Waktu kalau tuan-tuan pergi menunaikan ibadah umrah, pergi menunaikan ibadah haji, itu disunatkan. Itu terbalik pula kan. Dalam keadaan disunatkan untuk kita ini melihat Kaabah tadi tuan. Melihat Kaabah. Ni disunatkan. Berbeza kita ini dalam keadaan solat. Solat disunatkan kita ini melihat tempat. Melihat tempat sujud kita tadi. Kat mana kita sujud, di situlah tempat kita melihat sujud tadi tuan-tuan. Sebab itu dongak perbezaan orang yang berada di mana? Berada di Kaabah, di Masjidil Haram, dan berada di tempat biasa. Kalau contoh kita ni di tempat biasa lah. Tengoklah, lihatlah tempat sujud kita. Baik. Dan yang keempatnya melipat. Melipat rambut ataupun sengaja dalam keadaan melipat-lipat bajunya. Ni perkara-perkara yang makruh. Membetul-betulkan ataupun time tu lah dia betulkan apa? Dia betulkan dia punya serban, dia betulkan dia punya tudung ke kan. Telekung ni tuan-tuan. Time tu lah dia betulkan. Time solat dia dah takbiratul ihram. Dalam keadaan solat. Dia tak betul aku punya tudung ni. Sempat lagi tuan-tuan dia betulkan. Dia menggunakan jari-jarinya tuan-tuan. Bukan menggunakan anggota yang besar tadi tuan-tuan. Maksudnya dia guna anggota semua besar dengan pergerakan melebihi daripada 3 kali, maka tidak sah. Tapi kalau contoh dia hanya menggunakan jari-jari, tetap sah. Tapi jadi makruh. Kerana time tu lah dia nak betulkan baju dia. Time tu lah dia nak betulkan telekung dia. Ni perkara-perkara yang makruh. Kadang-kadang ada orang yang Allahu Akbar. Dia pasang pula baju dia tengah dah berlipat kan. Contoh kan. Baju dia berlipat. Time tu lah. Dia betulkan, dia tarik. Betulkan dia punya baju. Makruh tuan-tuan. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kelimanya iaitu meletakkan tangan di mulut. Mematah-matahkan jari, meletakkan tangan di hidung. Ni di antara perkara-perkara yang makruh. Matah-matahkan jari tuan-tuan, dia buat bunyi-bunyi lah. Ni kan. Dia buat bunyi-bunyi. Ni menyebabkan makruh dan solatnya tuan-tuan. Meletakkan tangan di mulut. Maksudnya tuan-tuan, dia letak tangan di mulut. Ataupun dikata tuan-tuan, jari tadi, meletakkan tangan di hidung. Ketika dalam keadaan solatnya. Dan yang keenamnya, menutup mata. Tutup mata. Makruh. Sebab itu, kalau contoh kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, kan? Senang je. Kita ni tuan-tuan. Kita ni, apa tuan-tuan? Nak mendapatkan kekhusyukan, nak mendapatkan niat tu. Sebenarnya kan. Orang Melayu kita ni tuan-tuan, dia nak mendapatkan niat. Niat tu, macam mana nak dapatkan? Kadang-kadang ada yang style macam-macam lah. Style macam-macam. Nak mendapatkan niat. Dia katakan niat. Look dalam hati ni. Allahu Akbar. Macam-macam cara. Kalau kita tengok Arab, Wallahualam. Mungkin dia ada pendapat-pendapatnya tuan-tuan. Mengikut mazhab-mazhab yang telah ditetapkan. Baik. Mengikut mazhab-mazhab keadaan negara-negara tersebut. Kita berbeza dalam keadaan, iaitu Imam Asy-Syafi'i ni kata dalam keadaan ketika kita takbiratul ihram. Time tu lah niat kita. Sebab itu perbezaan di sini tuan-tuan. Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah mengatakan luar solat pun, luar dalam keadaan solat kita dah boleh niat. Sebab tu ada pendapat-pendapat mengikut mazhab-mazhab, perbezaan mazhab tersebut tuan-tuan. Imam Asy-Syafi'i kenapa? Kerana Imam Asy-Syafi'i ini dalam keadaan teliti. Dalam keadaan dia tengok keadaan umat, dia katakan orang-orang Asia ni tuan-tuan, dalam keadaan dia kata yang lemah lembut.
Orang yang lemah lembut. Sebab tu kita ni mudah untuk melakukan ibadah solat tersebut. Sebab tu bila mana berulang-ulang kali, kadang-kadang kita ni ada yang sampai takbir 2 kali tuan-tuan. 2 kali. Sebab apa? Tak sampai dia kata kan. Ada yang panjang sangat pun ada tuan-tuan. Yang penting sampai. Tu yang paling penting. Ada yang dia kata Allah, dia sampai tuan. Ada yang buat tune macam-macam kan. Macam-macam dia kata suara tune dia. Tune dia ketika takbiratul ihram. Allahu akbar. Sampai. Tuan-tuan. Ini terpulang kepada masing-masing atas. Sebab Tuhan kata kemampuan masing-masing. Dia nak buat macam mana pun, yang penting dia boleh dapat. Nak mendapatkan kita ni, nak mendapatkan iaitu kehusyukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Sebab itu kalau contoh tutup mata sekejap saja tak apa. Ini maksudnya tuan-tuan, tutup mata terlalu lama. Kenapa? Sebab nak khusyuk. Dia kata nak khusyuk habis nak tengok tempat sujud macam mana kan. Sebab tu kita nak tengok tempat sujud kita. Tidak kiralah dalam keadaan kita rokok, tidak kiralah dalam keadaan kita sujud, berdiri sekalipun, i'tidal sekalipun tuan-tuan, mesti. Sebab itu dia kata semestinya kita ini membuka mata kita, melihat tempat sujud kita. Baik. Dan yang ketujuhnya, menyebabkan makruh seseorang itu berdiri dengan sebelah kaki. Contoh saya saja sebelah kaki. Kalau orang yang tak ada kaki tu lain lah. Orang yang tak ada kaki tuan-tuan. Pernah tengok tuan-tuan, orang yang tak ada kaki dia tetap nak solat berdiri. Ana ingat lagi masa kat kampung ana tuan-tuan, ana tengok dia tak ada kaki sebelah. Tapi dia nak berdiri juga. Berusaha. Memang dia akan duduk, kalau contoh dia akan solat tu, dia akan duduk sebelah kanan, ujung kali tuan-tuan. Sebab dia nak step, dia nak jaga step dia nak turun macam mana keadaan turun dia. Di sebelah kaki, Allahu Akbar. Berusaha juga untuk melakukan ibadah solat. Berusaha juga untuk mengabdikan diri dalam keadaan berjamaah. Tak ada rasa malu, tak ada rasa apa pun tuan-tuan. Yang penting dia nak solat bersama-sama. Okey, baik. Berdiri, okey, baik. Dan yang ke-8-nya, solat dalam keadaan menahan diri daripada membuang air kecil dan buang air besar. Dia kata dalam keadaan dia solat, dia dalam keadaan nak menunaikan solat tadi tuan-tuan. Contoh daripada maghrib ke isyak, dia tahan buang air kecil tadi tuan-tuan. Lepas tu dia kata alang-alang ni tak apalah, solat terus. Solatlah terus isyak. Tak naklah ambil uduk, tak naklah pergi buang air kecil contohnya kan. Tak nak buang air kecil, tak nak ambil uduk. Maka tuan-tuan, jadi macam mana? Jadi makruh solatnya kerana dia menahan buang, dia kata menahan buang air kecil dan buang air besar. Sebab tu kalau contoh dia nak buang air kecil, pergilah buang air kecil, lepas tu ambil uduk lain. Jangan tahan. Walaupun kita kata tadi tuan-tuan, pahala seseorang itu yang dapat, mana pahala seseorang itu, besarnya pahala seseorang itu bila mana seseorang itu dapat menjaga wuduknya daripada di antara dua solat tadi tuan-tuan. Solat maghrib ke isyak. Sebab itu kalau contoh, rugi pahala ni. Tapi takkan nak tahan, jadi makruh pula. Sebab itu dijaga. Solat ni kena jaga dengan sebaik-baiknya. Baik. Dan ke-9-nya adalah solat dalam keadaan ingin makan dan minum. Makan nak minum. Macam mana tuan-tuan? Ini berlaku pada waktu bila? Pada waktu puasa. Bulan Ramadan tuan-tuan. Nampak makanan sedap dah terhidang. Sebab itu kalau contoh kita dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan, solat fardu maghrib, jangan hidang dulu. Jadi makruh. Kenapa makruh? Sebab apa? Makruh sebab ingat tadi, ada makanan sedap ni nak buka puasa kan. Jangan hidang dulu. Solat dulu tuan-tuan. Nak makan dulu yang ringan-ringan. Contoh korma ke apa kan. Dah hidangkan. Maknanya tuan-tuan, tukang masak tadi ataupun catering dah hidangkan buah korma.
Ataupun di rumah tadi, buka puasa. Jangan lidang siap-siap, tutup dulu. Jangan terbuka macam tu. Sebab tu Nabi SAW kata apa? Makan dulu. Sebab tu dia kata bila mana ada kat surau ni tuan-tuan. Ada dia kata setengah surau tuan-tuan. Sedangkan apa? Sedangkan ketika itu tuan-tuan dalam keadaan berbuka puasa kan. Biasanya surau ni ada yang dia kata makan kurma dulu, makan yang kata ringan-ringan. Barulah kita solat. Tak. Sampailah ada seorang pakcik tu kata, ya, Haji, dah makan dulu Haji. Dia kata, orang nak solat dah ni. Tak boleh. Nanti Ana teringat dia kata. Betul juga kan? Betul juga dia kata. Nanti teringat ni nak makan. Tak apa, sempat ni makan kejap. Sementara orang ni kadang-kadang apa sampai orang ni tuan, Allahu Akbar. Makan buah kurma je. Makan buah kurma, makan apa dia kata? Minum air manis-manisan kan? Dekat berapa? 20 minit. Allahu Akbar. Makan nanti kalau makan nasi selesai dah kan. Sebab tu dia sebab tu anak kadang-kadang apa? Pakcik-pakcik ni tuan-tuan, haji-haji ni dia kata apa? Dia kata, anak kata haji ni makan benda tu sekejap je sebenarnya. Sebenarnya banyak menyembang daripada makan. Banyak menyembang sebab tu dia makan masa sampai 20 minit. Sebab tu anak kata dengan imam kadang-kadang pada waktu apa? Waktu buka puasa, anak cakap dengan Bilal, kita dah tetapkan masa. Kalau contoh 5 minit lah. Maknanya jangan tunggu-tunggu terus qamat je. Habis azan dah buka puasa tadi tuan-tuan. Terus qamat saja. Biarlah dia nak bual-bual pandai-pandai lah nak kejar waktu tersebut. Kita nak menghormati orang lain dengan sebab seorang jadi semua ikut tuan-tuan. Sebab itu dalam keadaan makan dan minum, keadaan makan tadi tuan-tuan. Sebab tu kadang-kadang kita buat cara buffet, kadang-kadang kita dah tutup, orang tak nampak lagi tuan-tuan. Kita bagi dengan cara tuan-tuan pihak surau ataupun pihak yang tertentu menyediakan ataupun di rumah tuan-tuan. Hidang saja, hidang yang ringan-ringan dulu tuan-tuan supaya kita dapat melakukan. Kalau tak, kata pulanglah pada masing-masing. Kadang-kadang ada kalanya dia sempat. Orang yang jenis makan cepat saja tuan-tuan, 5 minit, 10 minit selesai dah. Ada yang macam tu kan. Mana terpulang kepada masing-masing. Baik. Dan yang ke-10-nya meludah. Dia saja ludah. Ini kalau duduk dalam ni ludah pengusi dia campak je kan. Tak sesuai lah. Paling tuan-tuan kalau contoh, anak bagi contoh orang yang suka ludah-ludah ni biasanya di negara-negara belah-belah Afrika sana tuan-tuan. Maksudnya tuan-tuan, dia solat bukan dalam masjid, bukan solat dalam surau, tapi dia solat di luar. Luar maksud tuan-tuan ni berlaku biasa waktu bila? Berlaku pada waktu solat Jumaat. Tu biasalah. Memang penuh lah. Dalam keadaan solat Jumaat ataupun solat tarawihnya tuan-tuan. Solat Isyak pada waktu tu memang penuh, panjang sampai terlebih-lebih dalam menunaikan ibadah solat masing-masing. Tu waktu anak kata iaitu ludah dengan sengaja kan waktu solat tersebut. Dalam keadaan waktu solat tersebut. Baik. Dan yang ke-11-nya iaitu meletakkan tangan di atas pinggang. Sah solat dia, makruh. Allahu Akbar. Dia cekak. Dia letak sini tuan-tuan. Tu sebab itu tangan ni terpulang pada masing-masing. Nak bagaimana cara solat dia terpulang pada masing-masing. Dia letak tangan tu terpulang. Tapi kalau contohnya dia meletakkan cara yang berbeza, dah lari daripada apa yang mengikut mazhab Syafi'i. Sebab itu mazhab yang lain dia ada cara-caranya. Imam Malik ada cara-caranya. Sebab itu kesesuaian tempat-tempat tersebut. Dan yang ke-12 berlebihan tunduk ketika rokok. Tahu tuan-tuan maksud dia? Rokok ni kadang-kadang ada orang yang lebih daripada rokoknya tuan-tuan. Contoh dia biasa kita macam ni je kan. Allahu Akbar rokok. Tapi dia turun lagi bawah. Ni berlebihan. Ni menyebabkan makruh solat seseorang itu tuan-tuan. Ini biasa ada yang melakukan tuan-tuan. Di kalangan masyarakat kita ada yang melakukan yang sedemikian. Ada yang sampai orang kata pegang lutut. Dia pergi pegang bawah kali petih. Ada yang sampai pegang buku lali pun ada tuan-tuan. Ada yang sedemikian. Ini menyebabkan makruh solat seseorang itu. Iyalah maknanya
kita mengetahui bahawa apa? Bahawa seseorang itu muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kan? Dia tetap sah. Sah solat dia tetapi makruh. Disebabkan apa? Disebabkan dia tidak rokoknya tidak melebihi daripada sujud. Tidak melebihi daripada sujud. Kita tak adalah. Mana tuan-tuan, kalau contoh orang tanya, betul ke tu? Betul. Tapi kita boleh jawab, makruh. Betul tetapi makruh. Makruh kerana apa? Kerana lebih. Tadi tuan-tuan, melebihi daripada rokoknya tuan-tuan. Rokok yang sebenar. Baik. Dan yang ke-13, bersandar. Sebab itu kalau contoh, ulama kata apa tuan-tuan? Orang yang dalam keadaan solat ni, orang yang dalam keadaan solat, dia kata nak tahu dia ni tegak tak tegak tuan-tuan. Ulama kata apa tuan-tuan? Ulama kata suruh dia nak betul-betul sandar di dinding. Dia punya bijak ni ulama tuan-tuan. Dia kata sandar di dinding. Buatlah solat macam mana kau nak solat. Mana dia disuruh macam mana? Disuruh rokok, disuruh sujud. Boleh tak boleh? Tak boleh. Sebab tu dia kata nak tegakkan posisi. Maksudnya nak tegakkan keadaan i'tidal kita. Dalam keadaan kita ni berdiri tegak. Tu yang disebutkan berdiri tegak. Ibarat orang yang berdiri tegak ni menyandar di dinding. Tapi kalau contoh dia sandar tuan-tuan, sah ke tidak? Sah. Sah solatnya tetapi makruh. Sah solatnya tuan-tuan. Kalau contoh sampai ujung-ujung kan. Dia dah rapat sangat. Dia duduk ujung-ujung betul-betul. Jadi apa? Yang menyebabkan makruh seseorang itu sekiranya dia menyandar tuan-tuan, menyandar di dinding tadi tuan-tuan. Baik. Dan yang ke-14 iaitu solat di tempat contohnya bilik air ataupun di kubur ataupun di mana tuan-tuan, ataupun di berhadapan tempat-tempat yang kotor. Ni di antara tempat-tempat yang menyebabkan makruh solat seseorang itu. Dekat-dekat dengan bilik air tadi tuan-tuan. Dekat dengan tandah tadi tuan-tuan. Dan yang 15 adalah mempercepatkan solatnya. Terlalu cepat sangat. Sah. Sebab tu kata sah. Ditinggal segala perkara-perkara sunat hayat. Tetapi ditinggal bila mana tinggal segala sunat-sunat hayat terlampau cepat sangat, maka apa tuan-tuan? Maka makruh solatnya. Kalau contoh dia baca terlalu cepat sangat bacaan Fatihah dia, tidak mengikut makhraj, tidak mengikut hukum-hukum tajwid tersebut tuan-tuan, maka boleh menyebabkan rosak solatnya. Solat ni tuan-tuan rosak maksudnya tuan-tuan tak sempurna apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Fa hiya khidajun sampai 3 kali tuan-tuan. Maksud 3 kali ni tuan-tuan, khidajun ni tidak sah. Tidak sempurna ni maksudnya tidak sah akan solat seseorang itu sekiranya dia tidak menjaga dengan sebaik-baiknya. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, inilah yang kita sebutkan tentang perkara pada pagi ini, iaitu berkenaan tentang duduk, iaitu duduk di antara dua sujud tuan-tuan. Okey, baik. Sebelum kita mengakhiri tuan-tuan, nak tunjukkan sedikit di antara yang nak dinyatakan di sini, iaitu amalan amali kita. Bagaimana keadaan kita duduk antara dua sujud. Okey, tuan-tuan, mungkin ada yang tuan nak sebutkan di sini tuan-tuan. Mungkin ada yang melakukan cara okey, sujud okey, baik. Cara kita sujud, bagaimana keadaan sujud kita. Okey, baik. Ana ngadap kiblat Okey, minta maaf Okey, sujud kita seperti mana yang tuan-tuan ketahui. Okey, tuan-tuan mengetahui bagaimana keadaan sujud seseorang itu. Okey, dia sujud dia Allah. Okey, turun kita dah tahu dah. Turun lutut dulu. Ni mazhab Asy-Syafi'i. Allahu akbar. Satu, dua. Okey. Dua. Okey. Dalam keadaan dipacakkan, dan semua jari-jari ini adalah menghadap kiblat. Okey, tuan-tuan boleh lihat
Okey. Ni jari-jari ni tuan-tuan, seperti mana tuan-tuan pun ketahui muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Semua adalah dirapatkan. Dirapat, bukan dijarak-jarakkan. Mungkin ada yang dia buat macam ni tuan-tuan. Ada yang buat sebenarnya hendaklah dirapat-rapatkan jari kita. Allahu Akbar. Ni. Keadaan kaki kita bagaimana? Okey, keadaan jari-jari kita semua menghadap. Okey, ini yang nak sebutkan, iaitu duduk di antara dua sujud. Allahu Akbar. Inilah keadaan jari ni, kaki ke bawah bagaimana? Hendaklah di bawah punggung kita. Menghadap. Dan yang disebutkan oleh Nabi SAW bagaimana? Iaitu kaki sebelah kanan tadi adalah berbentuk sedemikian. Berbentuk sedemikian dan jari-jari semua menghadap kiblat. Ni jari-jari kita dan hendaklah ditegakkan. Ini yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Keadaan kaki kita semua dalam keadaan tegak. Okey, baik. Apa yang disebutkan di sini tuan-tuan iaitu berkenaan tentang iqad. Ni yang disebutkan, Ana sebut duduk di antara dua sujud. Bagaimana keadaan kita? Semua keadaan tu adalah sama saja. Contoh tahiyat awal. Buat macam tu juga tuan-tuan. Mungkin ada yang buat macam ni. Boleh? Boleh. Ni dia panggil. Ada yang buat macam ni tuan-tuan. Dia buat macam ni. Boleh tak boleh? Boleh. Contoh dia kaki dia sakit ke apa. Dia boleh macam ni je ustaz. Saya boleh macam ni je ustaz. Contoh dia ini yang dia panggil duduk iqad. Ada kalanya Nabi SAW buat sedemikian. Kerana apa tuan-tuan? Ada kalanya. Sebab tu anak kata ada kalanya Rasulullah buat sedemikian. Ini semua menghadap kiblat juga. Sama. Ada kalanya Rasulullah buat sedemikian, tetapi yang lebih afdal lagi, yang lebih aula lagi tuan-tuan adalah sedemikian. Cara kita duduk tadi tuan-tuan. Tapi ada orang kita buat macam mana? Allahu Akbar. Dia buat macam ni. Ni tak ada. Ni anak sebut ni tak ada. Dia buat macam ni tuan-tuan. Berdiri. Ni tak ada. Cara sedemikian tidak ada, tetapi hanya duduk seketika saja. Duduk iftirash kita pun yang tak boleh tuan-tuan, Rasulullah SAW larang. Dia buat macam ni. Ni. Nampak? Duduk. Dia buat macam ni, style ni. Duduk. Punggung duduk bawah terus. Dia punggung duduk bawah terus, kaki duduk sini. Ni yang salah. Ini yang Nabi SAW melarang seseorang itu melakukan sedemikian. Itu dia kata duduk. Apa dia panggil? Dia letak. Dia ibarat kera. Ni yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang ana ingin nyatakan kepada tuan-tuan berkenaan duduk iftirash kita, duduk seketika tuan-tuan. Kadang-kadang kita ada yang imam dia tak buat duduk iftirash, kita buat. Sah ke tidak? Sah tuan-tuan. Kadang-kadang ada yang kata tak boleh ustaz sebab kita dah menyalahi. Imam tak buat, kita buat. Dah salah. Susunan tu. Tu maksudnya tuan-tuan. Tidak menyalahi tuan-tuan. Kerana apa? Duduk iftirash tidak terlalu lama sebelum kita tidak tadi. Sebelum kita bangun balik. Kan ada daripada kita sujud pada rakaat yang ketiga nak kepada rakaat yang keempat, ataupun daripada solat daripada rakaat pertama kedua solat maghrib kan, Allahu Akbar, kita bangun terus kan, dalam keadaan iftirash kita. Iftirash iaitu berhenti seketika, tidak terlalu lama, tak boleh lama tuan-tuan. Dia tidak terlalu panjang sangat. Kalau contoh ada imam dia tak buat tuan-tuan, imam ada yang tak buat, dia takut apa? Takut sebab apa? Takut makmum mendahului. Ada juga macam tu. Kita tak menjangka keadaan makmum ni tuan-tuan. Kadang-kadang imam dah tengok, tapi makmum dia lebih pula daripada imam. Sebab itu tuan-tuan, bila mana imam ni, yang anak pernah sebutkan bahawa dikatakan sebutan perlulah sama dengan keadaan dia
dalam keadaan dia melakukan solat tadi. Allahu Akbar. Ra sampai ra tadi. Maknanya tuan-tuan, sebab itu dan makmum pun kena peka. Peka maksudnya tuan-tuan apa yang disebutkan oleh imam tadi tuan-tuan. Ra sampai hujung kan. Okeylah tuan-tuan, kita dah lebih masa pula. Okey. Dari itu tuan-tuan, mudah-mudahan apa yang nak sampaikan menjadi manfaat untuk kita bersama. Mungkin ada tuan-tuan nak ada pertanyaan-pertanyaan yang boleh diajukan, kita ambil masa sedikit. Okey, baik, silakan. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada, kita tutup terus. Okey, jemput. Jari kaki kita kena menghadap kiblat. Kalau jari kita ke belakang, jadi batal. Ini tak salah kan? Maksudnya? Jari kaki kita, bila dia sujud, Ya. kena lipat sikit dan menghadap kiblat. Kita sujud. Sujud. Jari kaki kita. Jadi kalau ada kiblat, okey, cantik. Tapi kalau jari kita ke belakang, Ke belakang. salah. Salah. Maknanya batal mayat. Okey, kalau jari kita Straight. Tegak. tegak saja. Okey ke tak okey? Okey, baik. Terima kasih. Okey, kalau contoh jari kita tegak, okey. Ini di antara perkara-perkara rukun, tuan-tuan. Di antara perkara-perkara rukun tadi, tuan-tuan. Bila mana perkara-perkara rukun, hendaklah tidak boleh letak macam tu je. Ini salah tu. Maksudnya batal solat seseorang. Sebab itu dia kata pacak tu, tuan-tuan, bukan maksudnya pacak macam tu je. Dia pacak tu hendaklah dibengkokkan sedikit jari-jari bila mana menghadap kiblat. Dia kata menghadap kiblat, hendaklah jari-jari kita semua menghadap kiblat. Salah kalau contoh dia letak macam ni tadi, contoh tadi yang masuk abang tadi kan. Dia kata okey, contoh dia kadang-kadang Allahu Akbar, dia letak macam tu je kan. Dia letak je. Dia salah. Salah ni maksudnya tuan-tuan, salah, tak sah. Sebab tu dia kena pacak. Pacak ni sebab itu Nabi SAW sebutkan bahawa hendaklah bila mana kita pacak tu maksud dia tekankan sedikit. Tekan sikit maknanya kaki, kita buntut tu terangkat sikit lah. Dan kepala dia tertekan sedikit. Bila tertekan sikit ni maksud dia hendaklah di antara perkara-perkara sunat. Dia kata perkara-perkara sunat hayat. Kalau dia letak saja tuan-tuan tak sah. Maka tuan-tuan kalau contoh tuan-tuan nampak di kalangan bila mana solat Jumaat ke apa kan. Solat Jumaat, kalau solat fardu ni mungkin kita dah biasa dah tahu dah kan keadaan. Tapi kalau solat Jumaat orang-orang berada sekeliling yang jarang hadir ke surau, solat Jumaat tuan-tuan boleh tegur, nasihat dia. Selama mana dia melakukan ibadah solat tersebut tak sah. Kesianlah kan. Kesian kepada yang lain-lain. Ini di antara perkara-perkara yang rukun tadi tuan-tuan. Rukun silap tak sah. Tu je jawapan dia. Silap je tak sah. Kalau sunat hayat masih lagi kita boleh perbaiki. Baik. Tu di antaranya. Baik. Okey, ada apa lagi? Tutup lah. Okey, tak ada apa Muslimat ada? Tak ada. Okey, baik. Sekadar itu dulu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang nak sampaikan kita kongsikan bersama, kita perbaiki untuk dimuhasabah pada anak, muhasabah pada tuan-tuan. Kita sama-sama kongsi. Tak semestinya apa yang anda sampaikan kadang-kadang kita sampaikan, kadang-kadang kita terlupa. Kita pun nak memperbaiki diri kita masing-masing bila mana kita ini mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, wallahu a'lam bissawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'ma wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, ya Tuhan kami, perelokkanlah untuk kami urusan agama kami, yang mana ianya menjadi penjaga kami. Perelokkanlah untuk kami urusan dunia kami, yang mana ianya menjadi tempat hidup kami. Perelokkanlah untuk kami urusan akhirat kami, yang mana ianya menjadi tempat kembali kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأميين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم